Baru sahaja keluar satu amaran yang memberi kesan langsung kepada poket rakyat Brazil. Perang di sekitar Iran ditambah dengan penyekatan Selat Hormuz telah meningkatkan risiko kejutan global dalam pasaran minyak. Minyak mungkin mula mengalami kekurangan antara 15 hingga 20 April menurut bacaan pasaran. Ia mula tersebar berdasarkan senario JP Morgan mengenai kejutan di Hormuz. Apa yang berada di sebalik unjuran ini ialah perang di sekitar Iran dan sekatan sebenar di Selat Hormuz. Satu laluan yang biasanya membawa kira-kira 20% minyak bahan api bertapis dan gas asli cecair dunia. Reuters melaporkan bahawa Brent telah meningkat lebih daripada 50% sejak permulaan perang. Dan pasaran mengambil kira senario ekstrim, termasuk minyak pada harga $200 setong. Jika krisis menjejaskan kemudahan yang lebih sensitif, ini menunjukkan mengapa amaran JP Morgan menjadi semakin penting. Kini bukan sahaja volatiliti yang dibincangkan, malah risiko sebenar, kekurangan dan gangguan bekalan global turut menjadi perhatian. JP Morgan menilai bahawa Asia yang membeli kira-kira 80% minyak yang diangkut melalui Hormuz bakal menghadapi kekurangan bahan api yang dijangka bertambah buruk antara April dan Mei. Ini penting kerana apabila Asia berlumba-lumba untuk mendapatkan bekalan, ia menarik kapal, produk petroleum dan stok dari seluruh dunia. Kejutan itu tidak lagi bersifat serantau dan bertukar menjadi perebutan global untuk bekalan. Di sinilah peranan Brazil bermula. Brazil menghasilkan minyak tetapi masih bergantung kepada import untuk sebahagian besar diesel yang digunakan. Reuters melaporkan bahawa kira-kira 25% diesel di Brazil diimport. Ini bermakna apabila pasaran luar negara terganggu, naik atau lambat, Brazil akan terkesan. Tidak perlu minyak mentah kehabisan dalam negara untuk berlaku kekurangan. Cukup jika diesel import berkurangan, kos penggantian meningkat atau logistik di pelabuhan menjadi tidak teratur. Beginilah cara perang yang jauh dari sini mula mempengaruhi musim menuai, lori-lori, pengangkutan bandar dan kos sara hidup. Sebab itu, tempoh antara 15 hingga 20 April menjadi sangat penting dalam naratif ini. Unjuran ini bermula dari idea bahawa kapal-kapal yang tidak lagi melintasi Selat Hormuz kini akan mula dirasai kekurangannya dalam minggu-minggu berikutnya apabila stok yang telah dikontrak sebelum krisis mula digunakan dalam bahan yang sedang beredar. Dengan pemahaman ini, tarikh pertengahan April muncul sebagai masa di mana kekurangan itu mula kelihatan di Brazil. Walaupun tumpuan asal bank lebih tertumpu di kawasan lain yang lebih terdedah. Dalam arti kata lain, tarikh itu menjadi titik kritikal kerana ia melibatkan lalu lintas maritim, pengisian semula stok dan persaingan global untuk bahan api. Bila perkara ini boleh dirasai di sini sepanjang April, dengan ketegangan yang lebih tinggi terutamanya pada separuh kedua bulan itu. Bukan kerana sudah ada pengesahan rasmi tentang kekurangan bekalan negara, tetapi kerana kejutan itu bermula lebih awal di Asia, sedang merebak ke pasaran lain dan sudah menyebabkan tindak balas kecemasan di beberapa kawasan. Reuters melaporkan hari ini bahawa tekanan yang mula-mula dirasai di Asia dijangka akan merebak dengan cepat ke seluruh dunia. Apabila kilang penapisan dan pengimport mula bersaing untuk mendapatkan bekalan yang terhad di luar kawasan perang. Inilah logik yang mendorong unjuran di mana risiko muncul terlebih dahulu di Brazil pada diesel. Dan ini sudah menggerakkan pihak berkuasa. Pada 19 Mac, ANP telah bersiap sedia memperkukuhkan pemantauan stok dan import. Pada masa yang sama, Petrobras mengubah strateginya untuk April dan mengumumkan tawaran tambahan sebanyak 70 juta liter diesel S10 dan 95 juta liter petrol melalui kontrak yang sudah sedia ada. Tepat selepas kebimbangan terhadap bekalan untuk bulan hadapan meningkat, apabila pengawal selia mengetatkan pemantauan dan Petrobras menambah jumlah untuk April, mesejnya jelas, risikonya bukan rekaan. Bagaimana proses ini berfungsi dalam amalan? Mula-mula, harga setong naik, kemudian harga diesel, petrol dan minyak tanah melonjak. Selepas itu, pengimport membayar lebih mahal. Syarikat pengedaran berebut produk, kos penghantaran meningkat dan stok menjadi sangat berharga. Reuters telah menunjukkan bahawa harga fizikal produk petroleum di Asia sudah melonjak. Dengan harga asas diesel hampir 2 kali ganda sejak akhir Februari. Ia juga melaporkan bahawa dunia kini berdepan kekurangan sebenar kira-kira 12 juta tong sehari antara minyak mentah dan produk petroleum. Inilah jenis tekanan yang mengubah unjuran kewangan menjadi ketakutan sebenar terhadap kekurangan.
Kenapa perkara ini sangat penting bagi rakyat Brazil biasa? Kerana diesel, sama ada mahal atau sukar didapati, tidak akan kekal di stesen minyak. Ia termasuk dalam kos penghantaran, makanan, pengangkutan, pembinaan, dan harga akhir hampir semua benda. Dan masalah ini tidak selesai hanya kerana Brazil mengeluarkan minyak. Masalah utama adalah pada produk terbitan, import, logistik dan tempoh pengisian semula. Sebab itu, unjuran JP Morgan menjadi sangat penting dalam perbincangan ini. Ia bukan sekadar tentang tong minyak yang lebih mahal. Ia menunjukkan satu garis masa tekanan yang semakin memuncak dengan bulan April berada di tengah-tengah krisis. Masih belum ada pengumuman rasmi tentang kekurangan di Brazil. Tetapi, unjuran pasaran yang menunjukkan permulaan keadaan ketat antara 15 hingga 20 April mula masuk akal bagi ramai orang. Bermula dengan diesel, kemudian di seluruh rantaian. Apabila salah satu laluan paling strategik di dunia terhenti, seluruh dunia merasainya dan Brazil tidak terkecuali.